بعده وعلى آله وأصحابه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para asatidzah, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup pada hari ini, dan Allah memudahkan kita untuk berjalan kaki, untuk berkenderaan, naik motor, naik kereta untuk datang mai ke masjid malam ni alhamdulillah. Dan saya juga sangat bersyukur kerana diberi peluang, dipilih, diberikan amanah untuk mai ke sini, Masjid Ar-Rahim, Titi, Kampung Titi Tok Bandar. Alhamdulillah, bila tengok ke ada apa ni, kempen 1.1 SMS sekali mai RM1. Alhamdulillah, ni sebagai kira apa ni, kreatif, tahniah kepada pihak jawatan kuasa masjid. Boleh ditiru oleh semua masjid di seluruh Malaysia maupun di seluruh dunia, tapi kena translate lah, jangan tengok secara live. Alhamdulillah. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Memang ayah-ayah, ibu-ibu boleh detect saya ni bukan daripada orang sini lah. Nama saya Abdul Basir bin Mahdi, berasal daripada negara Clinton, Kelantan. Macam bunyi Clinton tu lain macam. Manchester City macam, tapi saya tak tahu Manchester City lah. Saya bertugas ke sini di Jabatan Agama Polis bulan 2 sebelum PKP, mai sebulan setengah, kemudian PKP. Jadi tak boleh ke mana, banyak tempat lagi lah di Perlis ni tak boleh, tak pi lagi. Jadi sekarang ni baru nak belajar Lugah ataupun bahasa Perlis, banyak lagi. Saya sekarang ni tinggal di Kampung Abi. Orang kata orang Perlis ni, di Perlis ni Abi itulah yang paling pekat. Ke sini pekat lagi. Nak belajar Nahu dan Sorah Perlis. Jadi alhamdulillah ditukarkan ke sini bulan 2. Sebelum ni saya bertugas di Labuan, dekat dengan Sabah, di bawah wilayah Ketua Labuan sebagai penguat kuasa. Kalau di sana memang lain sikit berbanding di sini. Sini pun lain, budaya je lain. Kemudian sebelum tu saya bertugas, sebelum ke Labuan saya masuk Jakil, kemudian masuk Jawi kali kedua. Masuk bertugas di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Tuan. Itu mula-mula, kemudian beri bertugas sebagai imam di 3 masjid, kemudian ditukar ke Labuan. Dan alhamdulillah mai ke sini, ke Perlis bulan 2. Mudah-mudahan lama lah di sini. Sebab kena dengan tagline Perlis permai lagi mempesona. Dan bila mai ke masjid ni alhamdulillah tengok memang mempesona dan menenangkan. Keliling Bendang. Kita dulu di kampung banyak pokok besar. Kemudian pergi ke KL memang serabut sikit lah. Mai sini tenang. Sebab itulah naik 6 kilo tu. Kena daya. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita akan berkongsi pada malam ni. Itu sebagai mukadimah. Alhamdulillah dah kahwin. InsyaAllah kita berkongsi berkenaan dengan pengimarahan masjid. Mungkin ada sikit saja boleh kita ambil perkongsian yang kita bertugas dulu sebelum
awal-awal dulu 3 masjid di KL, tapi kita tengok ataupun dengar maklumat daripada bahagian dakwah Ajaib, masjid ni kalau di Perlis antara masjid yang aktif, walaupun dalam kampung tetapi aktif. Alhamdulillah, tengok muslimat pun ramai. Alhamdulillah, mungkin di masjid-masjid lain kurang. Jadi sebagaimana yang kita tahu dalam ayat yang saya baca tadi, yang saya rasa ayah-ayah ibu-ibu semua dah hafal, dalam surah At-Taubah ayat 18 berkenaan dengan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanya sesungguhnya, kalau terjemahan orang dulu hanya sesungguhnya hanya orang yang layak mengimarahkan rumah Allah ini ialah man amana billah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman, percaya dan yakin bahawa Allah itu adalah Tuhan kita yang mencipta kita, buat kita dan mencipta mak ayah kita, tok kita, tok wan kita. Yakin benar-benar, dan Allah dah yang perlu kita sembah, perlu kita abdikan diri kita kepadanya. Kita buang jauh-jauh segala orang-orang yang mengimarah masjid ini ialah orang yang tidak terlibat dalam unsur-unsur syirik. Kalau kita kata menyembah, tunduk kepada berhala, itu memang kita jauh sama sekali. Tetapi banyak lagi unsur-unsur syirik yang ada di dalam masyarakat kita, yang sepatutnya orang-orang yang mengimarahkan masjid ini tidak terlibat. Contohnya percaya kepada pantang larang. Percaya kalau isteri itu mengandung, suami tak boleh mengail. Kita tengok budaya di Perlis ni banyak mengail. Bahkan kita tengok kaum ibu, makcik-makcik kaum ibu ni lebih ramai daripada kaum ayah yang mengail. Jadi pantang larang, kalau mengail anak dia lahir nanti tumbing. Itu kepercayaan yang ada unsur-unsur yang salah, yang bertentangan dengan Islam. Percaya bahawa dengan aktiviti kerja mengail tu menyebabkan anak dia tumbing, anak yang akan dilahirkan. Jadi orang yang mai masjid ni, mengimarahkan masjid ni, dia tidak ada kepercayaan sebegini. Petua-petua pantang larang yang jauh, yang bertentangan dengan Islam, maka dia tidak terlibat. Ataupun percaya kepada pelaris, orang yang terlibat dengan perniagaan. Bisnes tu memang sangat bagus. Ramai para sahabat Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhu memang terlibat dengan bisnes. Cuma dalam bisnes ni, untuk melariskan, dia guna cara yang salah, yang bertentangan dengan Islam. Kalau kita masuk di Perlis ni, negeri Perlis, alhamdulillah, di kedai-kedai tidak ada budaya ini, iaitu bela ikan puyuh. Puyuh banyak di sini dalam benda. Bela ikan puyuh sebab apa? Sebab tak nak kedai dia ni disihirkan, dibomohkan. Sebab katanya puyuh ni tak tidur. Boleh buat alasan gitu. Jadi itu salah satu kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Jadi orang yang mengimarahkan rumah Allah ni memang tidak terlibat, memang sangat benar-benar percaya kepada Allah, sembah Allah, dan tidak terlibat, tidak ada di dalam diri mereka unsur-unsur syirik. Di dalam kehidupan mereka di rumah, cara mendidik, cara mengasuh anak, tidak mengajarkan benda-benda yang begini. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir, beriman dan percaya juga kepada hari akhirat. Inilah motivasi yang paling besar, yang tinggi, yang sangat kuat, motivasi kepada orang-orang yang beriman. Sebab percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat inilah yang kita boleh tengok semua amal kerja kita, apa yang kita buat di dunia. Daripada sekecil-kecil benda, semuanya ada di dalam rekod, di dalam catatan daripada Allah. Semua kita akan lihat. Kalau hari ini macam-macam teknologi paparan, skrin, LCD.
Kalau dulu mesti ada projektor. Sekarang ni projektor dulu besar, lebih besar daripada kotak tisu ni. Sekarang ni makin kecil, mungkin sebesar benda ni. Kemudian dipaparkan gitu. Itu teknologi manusia, kita kira hebat, sangat hebat. Tetapi teknologi Allah kita tak boleh nak imagine bagaimana hebatnya, tingginya teknologi Allah. Allah akan paparkan, bentangkan kepada kita semua apa yang kita buat di dunia ni, yang kecil, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar, depan orang, belakang orang, kita tu apa? Menguat, duk menggaru, semuanya ada dalam rekod Allah. Kalau sekarang ni kita simpan maklumat secara soft copy, sama ada video, gambar secara soft copy, banyaklah, berjuta-juta terabyte. Kalau daripada kita lahir sampailah kita meninggal, semuanya ada dalam simpanan Allah, tidak terlepas. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya Allah kira, Allah hitung dalam surah Al-Kahfi. Jadi orang yang beriman ni, ia benar-benar percaya kepada Allah dan juga hari akhirat, hari pembalasan. Apa saja yang kita buat mesti akan dibalas. Itu merupakan motivasi untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga sebagai ancaman, peringatan yang besar kepada kita. Jadi kita pause, tak nak buat, sebab kita ingat kita akan dibalas hari akhirat nanti. Kemudian orang yang mengimarahkan rumah Allah ni juga orang yang wa'ataz zakah, yang mengeluarkan zakat. Selain daripada zakat fitrah, ada banyak lagi zakat. Antaranya zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat tanaman, pertanian. Kalau di Perlis ni, saya pun baru tahu ada zakat harum manis. Orang sini mungkin toke-toke harum manis, depan kita PN tepi ya, jadi itu baik juga. Zakat emas, ibu-ibu yang banyak emas sampai segak lengan. Saya jumpa dulu lah di KL, toke restoran Tom Yam. Dia pakai sampai 20,000 nilai di tubuh dia. Suka melayang. Tapi bahayalah di sana sebab banyak kes ragu. Saya pun tidak pasti di Perlis ni. Kalau di negeri-negeri lain dia mengikut uruf. Kalau pakai barang perhiasan emas ni lebih daripada uruf, maka kena keluarkan zakat. Contohnya 150 gram. Kalau lebih daripada 150 gram, sama ataupun lebih, maka kena keluarkan zakat 2.5% daripada nilai emas yang kita pakai, barang emas perhiasan. Ada yang negeri yang tidak ada uruf, pakailah sampai segak lengan. Macam negeri saya mungkin banyak jugalah, sebab baru ni bila emas turun, memang ramai, tak kira lah SOP ni 1,000 kedai emas. Sini pun sama, beli emas ni macam beli laut. Hari-hari ramai, hari-hari ramai lah. Tapi bukan kita. Sini apa, emas sama, banyak kedai emas ni. Ada bunga emas. Oh, hebat lagi boleh. Bunga emas, warga emas, lima emas, rimba emas. Nama tempat tu. Yang pasti ramai warga emas dalam masjid. Lepas ni kena kempen, warga Perak pula main. Kemudian orang yang mengimarahkan masjid ini, walam yakhsha illallah, tidak takut melainkan kepada Allah. Takut di sini tidak tunduk kepada selain daripada Allah. Kalau kita orang Melayu, ada disebut dalam kitab-kitab lama, orang Melayu ni perangai dululah, sekarang tak takut kepada hantu. Tapi kalau kita tanya satu masjid ni, siapa yang pernah tengok hantu? Ada? Minta senarai sikit. Siapa SU? Sebenarnya tidak ada orang yang boleh tengok hantu. Ataupun kalau ada yang Allah pilih dibuka hijab tu, mungkin seorang ataupun dua orang. Tu pun
jarang sangat yang kita dengar cerita atas cerita. Tambah jadi mungkin nampak kelibat daun pisang tengah malam. Yang tengok tu, yang lalu tu orang jenis penakut. Dia pun tambah sikit di warung esok. Kemudian kawan dia pun yang jenis cerita ni, sembang kencang ni, saya tak tahu istilah sini, dia pun tambah jadilah lembaga besar, hitam, macam-macam lah. Jadi takut kepada hantu. Jangan takut kepada hantu. Hantu pun takut kepada kita sebenarnya. Dan orang yang mengimarahkan rumah Allah ni tidak takut, melainkan hanya kepada Allah. Kita ni alhamdulillah tidak takut. Tetapi di negeri-negeri yang ataupun di negara yang mendapat tekanan, jadi tekanan daripada orang-orang kafir, contohnya di Palestin, susah untuk nak main ke masjid. Kita ni alhamdulillah banyak kali jawatan kuasa mana-mana masjid, khususnya di negeri ni, kempen untuk datang ke masjid, tetapi ramai yang tidak main. Alhamdulillah kita negeri Perlis ni boleh mengimarahkan masjid macam biasa. Tetapi negeri lain yang PKPD, tempat-tempat yang tak boleh semayang ramai macam biasa, hanya 3 orang, hanya terhad saja, tapi kita masih lagi banyak ruang tersebut. Kita kena kempen lebih hebat lagi. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan dengan adanya sifat-sifat ni, ada berapa sifat? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wa aqama shalah, saya tertinggal tadi. Orang yang mengimarahkan rumah Allah ni, dia sentiasa mendirikan solat. Mendirikan solat ni memang kena rajin, kena bersemangat, kena bersungguh, kena pulun untuk solat ni sampai meninggal. Bukan sampai masuk hospital. Sebab ramai orang yang masuk hospital tak semayang. Walaupun ada risalah-risalah cara bagaimana nak bersolat bila kita sakit, tapi ramai yang tak semayang. Jadi kita pegang semayang ni sampai kita meninggal. Kita jangan terpengaruh dengan fahaman-fahaman ataupun ajaran-ajaran yang dibawa oleh sesetengah orang, segelintir orang dalam masyarakat kita di Malaysia ni. Bila dia mengajar fahaman dia, ajaran-ajaran dia, kita tak perlu solat. Ataupun kalau ikut golongan-golongan yang dianggap sebagai tarikat yang terikat, tarikat yang salah, wakil kepada tok guru dia. Ada di KL dulu, jalan yang lurus, dia gelar geng dia, kumpulan tu, kalau jumpa pakai t-shirt, baju t-shirt, di belakang tu dia tulis jalan yang lurus. Lurus ke mana? Lurus ke neraka. Sebab tak semayang. Nabi semayang sampai wafat. Dia orang tak semayang Jumaat ni, semayang biasa ni, harian ni memang tak semayang lah. Semayang Jumaat tu wakil kepada tok guru. Adalah satu tempat di KL. Alhamdulillah mungkin pihak Jamilah ambil tindakan. Ada juga Milah Abraham. Semayang Jumaat ni wakil kepada tok guru. Hanya tok guru saja yang syekh dia sahaja yang pergi semayang. Jadi orang yang mengimarahkan rumah Allah ni, dia memang semayang sampai mati. Sampai mati dia kena semayang. Sakit pun cara sakit. Dan orang yang semayang ni, bila miss, bukan semayang fardu, tapi miss semayang sunat. Contohnya semayang sunat fajar ataupun solat sunat subuh, sebelum subuh. Kalau miss satu kali sehari, memang dia rasa tak sedang dulu. Lagi-lagi miss yang banyak. Dari suluk solat pun kita boleh dapatkan syurga, jalan pintas, shortcut untuk ke syurga yang Nabi dah janjikan kepada kita. Sesiapa yang projek mega mampu milik, kita semua boleh. Kalau nak dapatkan istana di dalam syurga. Rumah kita, walaupun hakikatnya rumah ayah-ayah, ibu-ibu, rumah di kampung ni lebih besar, lebih luas daripada rumah-rumah orang di KL. KL ni rumah atas rumah orang. Kalau 800 kaki
persegi rumah tu kira luas. Kalau 1,200 tu memang kondominium. 1,200. Kita ni ayah-ayah ibu-ibu ni rumah di kampung ni memang sangat luas. Tetapi ada juga yang sempit. Tetapi kalau kita buat apa yang Nabi dah janjikan, Nabi yang orang yang tak pernah sembang, yang tak pernah menipu ni, bagi tahu kepada kita, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina satu rumah, bukan satu rumah lah, satu istana di dalam syurga. Kalau tanya, semua nak syurga? Nak, memang nak istana di dalam syurga. Tapi hakikatnya ramai yang tak mahu. Jadi Nabi bagi tahu, sesiapa yang sembahyang cukup sembahyang 12 rakaat satu hari semalam, dia Allah akan bina satu istana untuknya di dalam syurga. Sembahyang ni sembahyang sunat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Berapa dah? 2, 4, 2, 8. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Boleh 12 rakaat. Hari ini mungkin tak sempat tu. Esok kita lengkapkan 12 rakaat satu hari semalam. Jadi orang yang buat ni memang dia nak istana di dalam syurga. Tapi ramai yang nak tetapi tak buat, dia tak mahu. Jadi kita sama-sama, saya dan ayah-ayah ibu-ibu, kita berazam, di samping kita solat fardu yang tak tinggal, kita buat juga solat sunat rawatib. Itulah beberapa ciri-ciri yang ada pada orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Jadi alhamdulillah, masjid ni antara masjid yang paling aktif di Perlis. Mungkin masjid-masjid yang lain boleh belajar daripada masjid ni. Dan kita juga boleh, masjid ni juga masih lagi perlu belajar daripada masjid-masjid yang lain. Cuma alhamdulillah yang ni kempen 1.1 ni sekali main RM1, tapi jangan RM1 ya, kalau boleh lebih lagi lah. Ni mungkin sedikit perkongsian pengalaman dan juga apa yang kita tengok di masjid-masjid yang lain lah. Dan lebih kepada penonton-penonton yang tengok secara live. Masjid-masjid yang nak belajar ataupun nak meramaikan orang yang datang ke masjid, antara beberapa perkara yang perlu kita buat, masjid di samping yang utamanya, peranan masjid yang utama ialah tempat untuk solat berjamaah. Kemudian yang antara aktiviti, mungkin masjid ini dah buat, alhamdulillah, masjid juga mesti ada program Al-Quran yang mungkin disarankan oleh Datuk Mufti kita, dan juga banyak di masjid-masjid lain di seluruh negara buat program baca, talaqi dan juga tadabbur Al-Quran setiap hari. Kalau tak boleh setiap hari, ada hari-hari yang tertentu yang mungkin tidak ada kuliah contohnya. Jadi boleh baca satu muka ataupun 2 muka surat, kemudian baca tadabbur, baca terjemahan, supaya kita ni, ahli-ahli masjid ni yang selalu main masjid ni, ada dapat mesej daripada Allah. 6,200 berapa ayat Quran? 6,236. 6236. Nombor cantik. Kalau di Kelantan dia panggil nombor kapit. Nombor yang pertama dan terakhir itu sama. Tapi jangan pergi buat nombor pelik pula. 6236. Daripada 6,236 ni banyak lagi mesej-mesej Allah yang kita tidak faham. Jadi kita adakan program. Kalau dah ada, alhamdulillah. Kalau masjid-masjid yang lain yang dengar, kena buat pengajian Al-Quran. Di samping yang pagi itu talaqi dan tadabbur Al-Quran, juga sediakan kelas-kelas pengajian, mengaji Al-Quran. Kemudian di samping kita alhamdulillah kuliah-kuliah, program kuliah ni alhamdulillah, program-program yang lain yang berbentuk kemasyarakatan. Di samping kuliah pengajian agama juga berkenaan dengan
kursus-kursus ataupun seminar-seminar yang boleh kita buat lah. Sama ada sekarang ni dengan SOP ataupun bila dah habis COVID, kita buat kursus seminar untuk memperkasakan institusi kekeluargaan. Itu yang antara yang terpenting juga. Sebab saya mai ke Perlis ni, negeri yang permai lagi, mempesona, tapi kita terlibat dengan bahagian perkahwinan. Di samping ramai yang nak nikah, ramai juga yang nak berpisah. Jadi kita kena cari cara sesuatu yang bagi kesedaran supaya jangan cepat untuk berpisah. Macam-macam lah. Saya antara yang kena dengar masalah rumah tangga orang hari-hari. Jadi antara punca sebab nak kepada fasakh, nak kepada bercerai ni, laki cengeng, terlalu cengeng. Kalau balik tu lama sikit masuk nasi, dia pun mengamuk. Ataupun cari barang tak jumpa, mengamuk. Ni banyak yang mengadu berkenaan dengan laki cengeng. Tapi alhamdulillah yang main ni semua baik-baik, main sama dengan isteri. Jadi kita didik anak menantu kita supaya jangan terlalu cengeng. Cengeng bertempat lah. Jangan sepanjang masa cengeng. Ada yang mengadu suami tu, laki tu memang tak buat apa-apa, hanya buka pintu. Memang buka pintu lah nak pergi kerja. Kalau orang lain buka pintu pun memang tegur lah. Kalau bini kena buka pintu memang tegur lah. Jadi semua yang lain, semua isteri buat, itu memang tegur lah. Sebab kita suami isteri ni sama-sama menguruskan rumah tangga. Jangan serah semuanya kepada isteri. Masak pun bukan tugas utama isteri, tetapi sunnahnya begitu. Khadijah, Fatimah memang memasak. Isteri memasaklah. Cuma jangan kita kalau sekali-sekala isteri penat ataupun sakit, kita consider bertolak ansur, kita boleh beli. Sama ada kita masak sendiri ataupun kita beli murah saja. Saya mai ke Perlis ni RM1 je nasi. Terkejut saya. RM1 tu ialah tempat lain pun ada RM1, RM20, RM5 kupang, tapi tak kenyang lah. Ikan bilis tu di negeri Pasiak Dengung, di negeri itu ikan bilis tu bukan 2-3 ekor, tetapi 2-3 belah. Seekor tu dia belah lagi, jadi seekor setengah itu RM1. Tapi kalau di sini nasi RM1 tu kenyang sampai tengah hari. Tapi kita balur juga tengah hari, balur lagi sebab dia naik 6 kilo. Jadi kita consider tolak ansur bila isteri kita tak boleh memasak, kita sendiri masak ataupun kita beli. Itu antara punca yang ramai. Kemudian ada juga yang banyak juga kita kena nasihat anak cucu kita pasal ni rumah tangga ni, jangan terlibat dengan minum sini tak, minum ketum tak semua ni memang tak famous di sini kot, minum bir. Ramai juga yang minum bir. Jadi kita perhatikanlah anak-anak cucu kita ataupun Pok Han. Sini tak panggil Han lah, Kak ke kampung ni Han. Jadi perhatikan jangan terlibat dengan minum bir. Minum bir juga mula-mula minum bir, lepas tu minum ataupun makan batu. Kalau ais ketul itu tak apa, tapi batu ais syambu bila terlibat dengan ni memang tak berhenti. Kata nak berubah memang tak berubah. Mula-mula duit sendiri, lepas tu tak kerja, ambil duit bini, kemudian tak dapat pukul bini. Ini pun punya juga banyak kes yang sebegini. Kemudian yang lain-lain, yang kecil-kecil pun adalah. Yang kecil-kecil, laki mesin basuh rosak, laki tak beli mesin basuh ataupun tak repair, yang tu pun nak minta cerai. Kita tak boleh terima lah. Yang benda-benda kecil ni tak payah pergi pejabat agama lah, selesai sendiri. Kita boleh berbincang sama-sama kita ni. Alhamdulillah ayah-ayah ibu-ibu, cuma kita pesan nasihat elok-elok kepada
anak cucu kita. Tapi jangan pula kita ni jadi punah sihat. Jangan kita ni pula macam melaga-lagakan di antara anak dan menantu kita. Dan jangan banyak buat keputusan. Kalau hari ni ada yang mengadu mak dia, mak mertua ni kontrol. Jadi suami ataupun anak ni banyak tanya mak dia. Jadi kita rumah tangga dia orang, kita serah kepada dia orang. Apa-apa keputusan terpulang bincang sama laki bini itu, kita hanya bila dia main mengadu kita bagi nasihat, tapi jangan kita kontrol. Itu antara program yang boleh kita buat di masjid. Kemudian dari sudut tabung, mungkin di sini alhamdulillah sudah buat tabung, pelbagai tabung lah. Antaranya kalau saya di KL dulu, ada banyak masjid yang buat tabung anak yatim. Bagus, tetapi kalau dah kurang anak yatim, takkan kita nak bagi kepada mak yatim. Jadi boleh kita tukar tabung tu kepada tabung yang lebih umum. Contohnya tabung kebajikan kepada anak yatim pun boleh, kepada orang yang kena musibah, rumah terbakar contohnya, ataupun macam-macam lah, banjir dan sebagainya, boleh guna tabung yang lebih umum, tabung kebajikan. Jadi tabung kebajikan ni pernah kita buat di satu masjid di Lembah Kelang. Memang sangat banyak. Bila kita keluar tu rasanya 80. Kalau 80 ringgit, 80 ribu. Sebab golongan asnaf mungkin di Perlis ni sudah banyak main, Majlis Agama Islam dah bantu. Cuma mungkin ada yang kurang lagi. Kita pihak masjid ni bantu melalui tabung kebajikan. Macam-macam lah tabung kebajikan ni boleh guna untuk semua. Tapi kalau kita dah namakan tabung tu tabung anak yatim, jadi kita tak boleh guna untuk yang lain. Sebab orang dah niat untuk anak yatim. Jadi tabung kebajikan ni lebih umum lah. Mungkin di masjid ni sedang buat. Sebagai akhirnya, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan mungkin jawatan kuasa masjid. Saya tidak kata kepada jawatan kuasa masjid ni lah, sebab masjid ni alhamdulillah antara yang terbaik. Jadi jawatan kuasa antara yang aktif lah, mungkin boleh jadi panduan kepada masjid-masjid yang lain. Jawatan kuasa masjid dari sudut pengurusi sampai yang akhir-akhir itu, memang kena orang yang sangat berjiwa masjid. Jiwa masjid ni di sini ialah orang yang bukan macam, kalau buah saya sebut dulu, bukan macam kerengga jaga buah. Kerengga jaga buah ni, buah apa kita sini? Buah nangka. Ni nak masak dah buah nangka. Kerengga jaga buah nangka, dia tak makan buah nangka, tetapi dia jaga sungguh. Dia sendiri tak makan, orang pun tak boleh makan. Jadi orang yang buat perangai macam ni, dia jaga sungguh masjid. Dia sendiri tak main masjid, dan orang pun payah nak main masjid. Tengok muka dia, nampak boleh ketat macam masjid dia. Itu kita memang tak boleh lah. Yang perangai tunggu jaga nangka, jaga buah. Jadi daripada pengurusi sampailah semua jawatan kuasa masjid ni, orang yang bertanggungjawab dan yang nombor satu sekali orang yang berjiwa masjid. Sentiasa mengimarahkan masjid, sentiasa fikir bagaimana nak kempen orang untuk datang ke masjid. Bukan berebut jawatan. Di Perlis ni alhamdulillah tidak berebut sangat. Tapi di negeri Pasiak Dengung memang berebut. Berebut kerana pengaruh. Bila dilantik jadi pengurusi, ada jawatan di dalam masyarakat, mungkin boleh jadi modal untuk apa-apa kepentingan peribadi. Tapi biar orang paksa kita, orang nak lantik kita, tetapi kita bukan kita lantik diri sendiri. Kita kempen orang, nanti aku ke belakang. Kita pergi dekat dengan pemilihan, kita pergi belanja warung tu warung ni, kemudian tunjuk muka di masjid, aktif. Sebabnya nak orang nanti kita ni jadi pengurusi, jadi SU, bendahari dan sebagainya. Kemudian dari sudut semualah, termasuk imam ni. Imam ni kalau boleh
orang tempatan, dan kalau tidak tempatan, mesti juga imam ni kena bergaul dengan jemaah. Jangan mai tu bertugas saja. Dan bila muazzin ataupun Bilal azan masih lagi dalam kereta. Habis azan baru turun. Kemudian sembahyang sunat, iqamah, kemudian sembahyang. Bila assalamualaikum, zikir sendirian, lepas tu tak menyapa jemaah, tidak senyum, tanya khabar pakcik, tuan haji dan sebagainya, makcik, tak tanya khabar, tidak mesra jemaah, muka ketat ya. Jadi tak boleh, imam tak boleh perangai macam tu. Bukan imam sinilah, imam di Zimbabwe. Bilal pun sama. Dan imam Bilal ni dipanggil sebagai pegawai masjid, tak boleh berkira. Tak boleh berkira, kena berkompromi. Dan juga memang kena ada hubungan baik sesama Bilal, sesama imam. Kalau tak boleh datang, kena bagi tahu awal. Ada juga yang jenis tak bagi tahu awal. Mungkin lama-lama imam ni dia ialah ada imam yang baik dan imam yang kurang baik ni tak bagi tahu bila tak boleh datang bertugas. Kemudian imam yang baik ni tak apalah, sekali pun tak apa, kemudian esok pun tak apa. Lama-lama jadi begitu, dia jadi segan nak tegur. Lama-lama jadi menanak di dalam dada. Jadi perhubungan pun tidak baik. Jadi imam ni kena sama-sama, kena berbincang, kena berkompromi, bertolak ansur. Bila dah kita tak dapat mai, imam lain ganti, kemudian kita ganti balik. Bilal pun sama, jangan berkira dengan tugas dan kena selalu banyak berkorban. Kemudian masuk pula bab tok siap. Kena semua orang. Tok siap bukan tok siap sini. Di negara mana? Morocco. Tok siap ni memang kerja apa tok siap ni? Kerja yang mulia, membersihkan masjid. Dan di sini saya perasan ada satu jawatan penjaga kawasan. Saya main sini tengok, oh hebat penjaga kawasan. Jadi kawasan ni dia macam dia abang lu. Saya ingatkan abang lu, tapi penjaga kawasan masjid rupanya. Tok siap dan penjaga kawasan ni memang mesti betul-betul amanah, kena buat kerja. Kena buat membersihkan dalam masjid. Yang jaga kawasan memang kena bersihkan. Jangan bila ada majlis tertentu, contohnya malam ni ada kuliah khas ataupun hari Jumaat, waktu tu dia pun tunjuk muka lah, buat sibuk. Tolong beri tolak apa? Tabur. Sini tak tolak tabur, ada tempat lain. Jadi sibuk yang tu je. Yang cuci tu orang lain. Jawatannya dia tok siap, tetapi orang lain, jemaah ni lah, ramai-ramai sukarela. Sukarela tu alhamdulillah lah, tapi dia ni memang tugas dia untuk mencuci, untuk membersihkan masjid. Jadi atas dia lah yang utama. Tok siap ada berapa orang? 2 orang. 2 orang ni, kalau tempat lain seorang je. Kemudian kalau belah sana ada cleaner lagi. Sini ialah ada tok siap dan boleh sekali-sekala kita buat program gotong royong. Gotong royong ni alhamdulillah di mana-mana saja boleh buat. Tapi dengan syarat rukun yang kedua. Yang pertama gotong royong cuci kawasan, rukun yang kedua mesti ada, iaitu makan. Bila ada makan ramailah. Jadi boleh buat sebulan sekali ke 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali gotong royong. Itu bertanggungjawab ahli qaryah ataupun jemaah. Tetapi tanggungjawab utamanya ialah tok siap dan juga penjaga kawasan tadi. Imam Bilal pun samalah. Jangan imam ataupun Bilal ni kira petugas je. Tai cicak sikit pun tak nak buang, sawang pun tak nak buang. Itu sangat berkira, tak boleh. Memang masjid ni kita sama-sama jaga, sama-sama berkhidmat sebab rumah Allah. Bukan masjid kita, walaupun kita dilantik mengurusi imam 1 ke imam 2, imam 2 masjid apa ni? Masjid Ar-Rahim. Tapi bukan masjid itu milik kita. Kita hanya dilantik, diberikan amanah saja. Jadi kalau semua jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid okey semua, tidak berkira, sanggup berkorban masa, tenaga, fikir untuk masjid. Ni kita berapa bulan ini? 9 bulan 12.
Kita dah rancang dah. 2021 ni mungkin dalam kekangan masih lagi COVID-19, tapi kita dah bermesyuarat, berbincang dah apa yang kita nak buat tahun depan. Jangan ikut pakar IT. Ramai sini pakar IT, di mana-mana pun ramai pakar IT. IT tu apa? Bukan information technology, tapi ikut lintas. Jadi minggu depan ataupun minggu depan ni mai terlintas, kita nak buat program ni lah. Jangan begitu, kena rancang, kena bincang. Jangan kalau kita pengurusi, timbalan pengurusi, kita nak orang ikut kita nak program ni, memang kena buat tanpa kita bincang dengan jawatan kuasa yang lain, ataupun mungkin kena tanya juga para jemaah apa kehendak, kemahuan, suara hati jemaah. Kita kena tanya, sebab bukan masjid kita hanya dilantik, diberikan amanah sahaja. Jadi kita dah rancang mesyuarat untuk 2021, rancang awal-awal, supaya masjid kita lebih baik dan lebih baik. Memang kita ni lain sikit daripada biasa. Dulu memang kita boleh buat macam biasa, tetapi sekarang ni sedikit kekangan dengan SOP COVID-19, tapi kita tetap kena bincang apa yang kita nak buat untuk 2021. Jangan ikut lintas tadi. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa sedikit perkongsian, alhamdulillah masjid ini sudah aktif. Jadi pengalaman kita, mungkin juga pengalaman tuan-tuan yang lebih banyak daripada saya, masjid kampung macam ni lah. Tapi alhamdulillah masjid ni dah okey dah, bukan macam masjid yang baik sangat, tapi dah kemudahannya, parking pun luas. Masjid kampung, tetapi walaupun kurang duit, kurang income, tetapi bila banyak program akan banyak income. Orang tahu ke mana duit yang kita sumbangkan. Dulu kita pernah bertugas di Lembah Kelang, income seminggu 9,000. Tapi kita buat kerja gila. Dalam 2 tahun kita buat banyak program, hampir 100 program. Selain daripada kuliah, hampir 100 program, termasuk tolong asnaf dan sebagainya, pergi ke rumah. Bukan minta dia orang mai sini, tapi kita di jawatan kuasa masjid, jemaah masjid pergi ke rumah, bantu dia orang. Jadi asalnya 9,000 kutipan mingguan. Bila dah buat kerja gila macam tu, 12,000. Tapi memang tak boleh banding lah, sebab kita ni mungkin paling banyak berapa sini mingguan? 2,000, 1,000, 2,500, 1,500. Okey, alhamdulillah. Tapi kita buat banyak program lagi, bukan nak menunjuk, tetapi orang tahu, jemaah tahu, ahli qaryah tahu apa yang kita buat dengan duit masjid yang masing-masing sumbangkan. Orang nampak jadi orang akan lebih lagi, orang akan bagi lagi, ramai orang ini akan terbuka hati. Kalau nak buat apa-apa majlis, apa-apa program, masjid, kadang-kadang masjid tak perlu keluarkan duit untuk makan. Contohnya orang akan lama-lama makanan orang akan hantar. Yang penting jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, kita ambil inisiatif untuk betul-betul jadi orang yang berjiwa masjid. Memang selalu ada di masjid. Kalau ada masa, kalau memang ada yang bekerja lah, selain daripada kerja tu, memang kita ada di masjid, dan kita mengimarahkan masjid, dan kita mesra dengan jemaah. Jangan jadi muka yang tadilah. Bila jemaah mai, tengok muka dia cengeng. Dia tengok kita tu macam kita ni nak mencuri tabur. Jangan macam tu lah. Dengan apa ni, orang luar, lebih lagi orang luar, ataupun orang yang jarang-jarang mai masjid, semua pakat tengok dia. Jam dia. Memang kali itu lah. Jadi itulah saja yang dapat kita kongsi, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga ayah-ayah, ibu-ibu. Sama-samalah kita lebih lagi, satu lagi kita kempen ahli keluarga kita. Kalau bisnes kita kempen orang, tapi dalam bab masjid akhirat ni, yang kita nak hidup lama di akhirat ni, khalidina fiha abada, kita kempen, cari downline kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita heret mai ke masjid.
Jangan kita saja, sebab matlamat kita nak masuk syurga sekeluarga. Bukan kita nak seorang-seorang aja. Mungkin silap-silap kita nak masuk syurga, kita pula kena tarik ke neraka. Walhamdulillah. Jadi itu saja apa yang dapat kita kongsi dengan ayah-ayah ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.